Hi, welcome back to my channel. I hope you guys doing fine. So hari ni saya nak buat video tentang wrap up August book yang saya baca. Saya ada goal untuk tahun 2021 ni, di mana saya nak cuba at least every week saya akan baca satu buku. Saya tahu sekarang dah tengah bulan 9, agak lambat untuk saya buat wrap up August book, tapi tak apa, it's better late than never. So ini adalah 4 buku yang saya baca dalam bulan August. Boleh nampak ke? Okay, so saya akan pergi buku yang pertama. Jadi buku yang pertama saya baca Kapal Terakhir di Dunia episod 3. Buku ini mengisahkan tentang bagaimana keadaan bumi yang gelap setelah dilanda oleh tahi bintang. Matahari tak lagi seterang dulu. Jadi buku episod 3 ni lebih kepada mencantum kepada satu puzzle. Buku episod 1, episod 2 lebih kepada persoalan teka-teki apa yang akan terjadi, tapi episod 3 ni menjawab segala persoalan yang ada. Dan harapan saya untuk watak Arya jadi penyelamat tak kesampaian bila Tuan Yang Suci tunjukkan sebahagian badan ayah Arya iaitu Vuk sebagai trofi, seolah trofi yang telah diframekan ke tepi dinding. Di saat itu Arya sangat marah dan dia memberontak, jadi dia telah ditangkap dan Arya bukan lagi penyelamat dalam buku ni. Untuk tahu siapakah penyelamat sebenar, anda kena baca sendiri buku ni. Buku ni saya bagi 4.5 bintang. Untuk tahu full apa yang saya fikir tentang buku ni, anda boleh klik link di atas. Okay, next book. Buku yang kedua yang saya baca dalam bulan Ogos ialah Call Upon Him by Mizi Wahid. Dekat sini dia kongsi 21 Steps to Strengthen Our Trust in Allah. Jadi buku ni saya baca untuk kali kedua. Saya baca pada awal saya beli dan saya baca lagi pada bulan Ogos. Bagi saya buku yang berbentuk rohani yang keagamaan ni adalah seperti satu vitamin untuk hati kita yang kita perlu reread dan spend time for our own rohani. So buku ni lebih mengajakkan bukan aja spesifik bagaimana cara untuk doa kita dimabulkan, tapi lebih kepada reflection how our relationship with Allah, do we making any effort to try to close to Allah. That kind of buku. Sesuatu yang saya rasa menarik tentang buku ni, dia sentuh tentang bagaimana kalau kita disakiti, we been through betrayal, so kita tend to doa orang ke arah yang doa sesuatu yang buruk, semoga dia dapat balasan macam mana dia buat dekat aku, semoga dia dapat balasan macam tu. We tend to doa orang macam tu, tapi dalam buku ni dia sentuh kita digalakkan untuk doa untuk kebaikan orang tu. Apabila kita mendoakan untuk kebaikan orang lain, malaikat mendoakan orang yang mendoakan orang lain. So semoga apa yang kita doakan sesuatu untuk orang tu, dia melantun semula kebaikan tu kepada kita. Jadi kalau what's wrong with me today? Jadi kalau anda nak lihat full review tentang buku ni, anda boleh klik link di atas. Saya ada buat video tentang buku ni juga. Jadi buku ketiga yang saya baca dalam bulan Ogos ialah buku Cerita Kuala Kuburut. Buku ni saya terima sekali dengan buku Kelekati Pembersayap yang ditulis oleh Encik Muhammad Khalid. Encik Muhammad Khalid minta saya review tentang buku ni. Jadi kalau anda belum tengok video ni, saya tak link di atas, anda boleh tengok. Buku ketiga yang saya baca ni berkisah tentang kehidupan endau yang tinggal di Kuala Kuburut. Buku ni paling nipis tapi paling lama untuk saya habiskan sebab banyak perkara yang saya tak boleh nak relate. Bila saya baca buku ni, seolah-olah saya masuk balik ke zaman kanak-kanak mak dan ayah saya. Zaman di mana diorang main dengan senapang kayu, lastik, mandi sungai, petik pucuk-pucuk pokok. Jadi untuk generasi milenial macam saya ni, ada perkara yang saya tak boleh nak relate dan saya tak boleh nak bayangkan. Salah satu contohnya proses membuat getah scrub. Dalam tu dia describe tentang rumah asap. You guys pernah dengar tentang rumah asap? Kalau ada, sila komen di bawah dan komen sekali tahun bila anda lahir. Sebab bila dia describe secara detail keadaan rumah asap tu, saya tak dapat bayang sebab saya tak pernah pergi dan saya tak pernah tahu kewujudan rumah asap tu macam mana. Jadi untuk generasi milenial seperti saya dah banyak perkara yang saya tak boleh nak relate. Untuk generasi Gen Z pula, saya rasa kalau mereka baca buku ni, seolah-olah mereka masuk ke dalam zaman mungkin nenek moyang, bukan nenek atuk lagi, lebih kepada moyang. Sebab
penulis sangat yang saya respect dan saya kagum dengan penulis buku ni. Dia sangat banyak pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan secara detail, pokok, pucuk apa yang dia petik, dan jenis-jenis burung juga. Ada banyak jenis burung yang saya google, dan jenis pokok yang saya google sebenarnya sebab saya try tanya mak saya kata, oh buku tu lama dah tak ada pernah makan masa zaman kecil, tapi sekarang dah tak nampak dah. It shows how old this story is. So if you guys want to get to know cerita tentang nenek ayah korang, moyang korang macam mana, boleh baca buku ni. It's very good. Masuk balik zaman 90-an, masuk balik zaman selepas merdeka. Yep. Dan buku yang terakhir saya baca pada bulan Ogos ialah Tahanan Perang COVID-19 yang ditulis oleh Encik Muhammad Khalid. Beliau berkongsi pengalaman peribadi beliau yang dikuarantin selama 14 hari di pusat MIPS dan seterusnya dipindahkan ke Hospital Sungai Buloh, iaitu di pusat Kawalan Kusta Negara PKKN. Di situ beliau berkongsi pengalaman bagaimana mereka terpaksa berhari raya untuk pertama kalinya tanpa keluarga. Itu sesuatu yang sangat berat untuk beliau sebab beliau mempunyai seorang anak istimewa. Jadi segala tanggungjawab terpaksa diserahkan kepada isterinya, dan nasib baik beliau mempunyai anak sulung yang boleh membantu keluarga. Walaupun saya tak pernah dikuarantin di mana-mana pusat kuarantin, dengan menerusi pembacaan buku ni saya dapat rasa apa yang mereka rasakan. Dan one thing yang saya nak highlight tentang buku ni ialah bagaimana Encik Khalid menggunakan medium penulisan untuk survive secara mental di pusat kuarantin. Apabila kita berada di satu tempat yang asing untuk tempoh 2 minggu, saya rasa kita perlu something yang kita perlu express. Saya tak cakap kita memang ada phone, but I think you guys need something to express yourself, how you feeling. That's very important. Dan saya nampak Encik Khalid menggunakan penulisan, itu sesuatu yang saya rasa sangat bagus. Maybe kalau saya di pusat kuarantin 14 hari tu, apa saya nak buat untuk survive selain daripada phone? Mungkin saya akan buat perkara yang sama dengan penulisan. Thank you so much. I think that's all for today. I hope you guys rasa nak baca 4 buku yang saya kongsikan tadi. That's all for today. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel. See you in the next video. Bye.